hampir 2 million orang tengok. Bila saya tanya siapa tu Khairi, Allah sedih tuan-tuan. Yang tu yang takut. Kalaulah kita nak jadi macam apa nama Uwais Al-Qarni, walaupun penduduk dunia ni tak kenal, tapi ketika mati malaikat berbondong-bondong tuan-tuan turun, kerana dia di antara makhluk yang dikenal di langit. Kita nak yang tu tuan-tuan, supaya Allah kan, para malaikat kenal kita. Bila kenal ni tuan-tuan nak apa lagi? Jamin syurga lah. Dunia ni tak ada yang paling nikmat tuan-tuan bila kita boleh masuk syurga. Kan, kawan-kawan YouTube kita pun ramai dah meninggal, dah mati tuan-tuan. Dua minggu lepas sahabat saya Fadli Saidun bawa motosikal, kemudian kena serangan, jatuh meninggal. Sedangkan setahun lepas tu anak dia meninggal, ni dia pula meninggal. Sorang-sorang Allah ambil nyawa kita. Sebab itulah kita harap Allah kenal kita lah dan para malaikat kenal kita di padang mahsyar nanti. Ustaz, macam mana kita nak supaya Allah malaikat kenal kita di sana esok? Sila Ustaz. Oh kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati kekanda saya Ustaz Abdullah Khairi, pengurusi ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini tuan-tuan saya dapat bersama-sama dengan jemaah dan orang kampung Masjid Ibadur Rahman. Dan yang paling gembira sekali, saya dapat jumpa sahabat saya, kekanda saya tuan-tuan. Patutnya AJK masjid nak ambil saya ke hotel, tiba-tiba dia telefon, tak apa Syekh, anak datang ambil. Kami ni tuan-tuan baru jumpa 2-3 hari lepas dekat Terengganu. Yang dia jerkah aku tu, terkejut tuan-tuan. Habis geng-geng profesor UKM hantar WhatsApp, macam mana boleh terkejut terangkat kaki? Saya kata saya kena jerkah terangkat kaki. Kalau prof kena jerkah dan prof ada kat tepi, mati terus. Sebab semua tua-tua dia punya jerkah tuan-tuan, la ilaha illallah, memang terkejut semua. Tapi tuan-tuan, itulah kasih sayang. Kami rapat kerana Allah Ta'ala, bukan sebab pangkat, bukan sebab jawatan, bukan sebab kemasyhuran. Tapi kita kawan kerana Allah Ta'ala. Ada kalanya bila time dia perlukan nasihat, saya bagi nasihat. Ada kalanya saya perlukan nasihat, dia bagi nasihat. Itulah sahabat. Kita berkawan bukan kerana pangkat dan jawatan, tetapi kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala. Kami bincang untuk forum saya, Ustaz Abdullah Khairi dan juga Ustaz Haslin kat mana tuan-tuan? Dekat Mekah tahun 2014. 2014 dekat Madinah. Dekat Madinah Al-Munawwarah, dia punya apa? Dia punya tiang berapa? Ingat tak? Ingat apa? 318. Oh, ingat lagi. Tiang 318, syariq sesat. Jumpa kat belakang, terbaring sembang. Apa macam mana kita nak buat ni? Kita nak buat forum, apa nama, 3 orang. Alhamdulillah balik jadi kenyataan sampai hari ini. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Allah Ta'ala. Jadi maka bila sebut tentang nak mendapat redha Allah ni tuan-tuan, banyak jalan-jalan yang disebut oleh para ulama. Pertama, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, para sahabat dia dapat redha Allah Ta'ala. Ada sebab. Sebab apa? Sebab yang pertama, kata Ali bin Abi Talib, al-khawfu minal jalil. Mereka ini sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan. Kita ni tuan-tuan nak dapat redha Allah macam mana? Tak lain dan tak bukan takut pada Allah dalam semua keadaan. Bila jadi pemimpin takut pada Allah. Bukan senang tuan-tuan jadi pemimpin. Bila jadi pemimpin ni dia akan diuji dengan apa? Dengan duit. Bila diuji dengan duit, diuji dengan, dia panggil
hawashi, orang keliling. Rasuah. Yang ketiga, diuji dengan rasuah, projek. Dia akan datang. Tadi saya dengan Profesor Datuk, kalau tuan-tuan buka, dia ada Profesor Ulung. Kat Malaysia ni ada 5 orang Profesor Ulung ni. Yang saya kenal 5 lah, mungkin lebih. Tapi Ulung ni hanya universiti tertentu je yang ambil Ulung, sebab gaji dia pun besar. JPA bagi. Dia fikir untuk negara dan antarabangsa. Profesor Datuk Dr. Syamsul Amri. Ni dia ada kat Penang juga, satu flight dengan saya tadi. Sembang dengan dia kata, Syekh, kita ni ahli akademik kalau nak kaya, tak payahlah. Takkan kaya kita jadi ahli akademik, sebab gaji kita dibayar oleh JPA. Tapi dia kata, bila kita terlibat dengan pentadbir, dia terlibat dengan pentadbiran, terlibat dengan projek. Aku ni profesor, dia kata, pegang tadbir sikit je, jadi bahagian tender dekat universiti, dekat KPT. Dia kata, kau tahu tak apa jadi? Orang tahu aku ni minum kedai mamak mana dekat Seremban. Dia kata, bro pula itu. Dia jenis, engkau aku je, Profesor Ulung ni, umur 70. Dia dah tak fikir dah, dunia-dunia dah tak fikir dah. Gaji dia 40,000 ke atas. Dia fikir, aku nak sampaikan ilmu aku je. Kalau USA tu dekat Amerika Syarikat, sebut nama dia orang kenal, Syamsul Amri, orang pakar etnik. Dia kata, kau tahu aku jaga bahagian kelulusan tender. Orang yang hantar tender tu, dia tahu aku minum kedai mamak mana. Kau bayangkan macam mana aku tak hidup senang. Macam mana aku nak hidup senang? Stres aku. Dia datang-datang, oh Datuk, saya dah bayar. Makan kedai mamak dia nak bayar, aku tak bagi. Aku kata, setakat kedai mamak aku boleh bayar, kau jangan, tak payah sibuk-sibuk bayar. Dia halau macam tu je, macam kucing kurang. Itu baru seorang profesor yang jaga tender dekat universiti dan KPT. Bagaimana bila pegang jawatan yang lebih besar? Bang, bukan setakat kedai mamak dia bayar, beli kedai mamak bagi kat kita. Tak pelik, tuan-tuan. Ini benda pelik. Tu sebabnya SBRM mainkan peranan dia. Tapi nak bagi tahu, kita takut dalam semua keadaan. Itu sebab al-khawfu minal jalil. Itu sebabnya radhiyallahu anhum itu diberi pada para sahabat. Sahabat ni bila sebut tentang takwa, orang cukup luar biasa. Ali bin Abi Talib bila cakap, bila dengar ayat-ayat tentang takwa, mengalir air mata Ali bin Abi Talib. Siapa Ali ni? Bukan orang biasa, tuan-tuan. Ali bin Abi Talib, menantu kepada Rasulullah SAW, boleh menangis, tuan-tuan. Kita yang bukan menantu Nabi ni, dengar ayat takwa macam tak ada apa, tuan-tuan. Bukti dia khutbah Jumaat lah. Ya, masa khutbah Jumaat ni, khatib bukan main. Ibadullah, ittaqullah. Elok dia tidur, tuan-tuan. Kecuali mamat ni jadi khutbah. Kalau ada khutbah, memang tak tidur bacik-bacik, bangkit, ada yang terkencing pun tak. Sebenarnya tu, itulah khutbah. Khutbah ni bukan dia baca, dia kena angkat suara, tu panggil khutbah. Al-khitabah, mengangkat suara pada tempat yang betul, menurunkan suara pada tempat yang betul, menangis pada tempat yang betul. Itu sebabnya Umar bin Khattab bila dia bagi khutbah, dia pegang pedang, masa semangat, dia akan semangat, masa menangis balanat lihyatuhu, sampai basah janggut Umar bin Khattab. Itu hebatnya takwa. Oleh kerana itu, mereka dapat radhiyallahu anhum takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tuan-tuan, kenapa mereka dapat radhiyallahu anhum? Al-amalu bit-tanzil, beramal dengan Al-Quran yang ada, tuan-tuan. Itu sebabnya saya selalu bagi tahu kepada rakan-rakan, insafkan diri saya dan juga kawan-kawan. Kita ni, tuan-tuan, nak bagi, orang kata apa? Nak bagi dapat rahmat Allah, dapat keberkatan daripada Allah, dapat redha Allah, fahamlah Al-Quran yang kita baca. Sekarang ni, tuan-tuan, geng-geng, orang kata apa ustaz, yang anti-Islam, plural apa? Plural, geng-geng plural lah. Kena ingat ni, dia ada geng plural, dia ada geng apa? Free thinker, dia ada golongan apa? Yang liberal. Liberal ni, tuan-tuan, jaga-jaga. Di Indonesia dah tersebar luas liberal ni.
Tapi alhamdulillah mereka juga ramai ulama yang banyak membantu. Liberal ni bahaya sebab dia tafsir ayat Quran ikut kepala otak dia. Na'udzubillah. Contohlah tuan-tuan, saya pergi Indonesia. Kami ada conference dekat Indonesia, jadi bacalah surat khabar. Bila baca surat khabar tu, ada seorang artis, dia panggil artis ni penyanyi dandut. Penyanyi dandut, kalau dandut ni dia kalau joget dia pusing. Jadi bila baca tu dia tulis situ seksi anugerah ilahi. Surat khabar dia. Saya bila tengok tajuk dah semangat nak baca dah. Tengok tajuk semangat nak baca, apa benda dia baca. Bacalah kita. Bila baca tu dia rupanya dia ada temu ramah artis tu. Kenapa kamu begitu seksi sekali gitu dia kata. Kenapa kamu begitu seksi sekali? Dia jawab, kita manusia telah dibutuhkan oleh Tuhan. Dibutuhkan dia bukan bawang opini punya ayat. Dia ayat Indonesia. Dibutuhkan tubuh badan yang cantik. Ia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidakkah kamu baca dalam Quran Tuhan juga menjelaskan? Dia terjemahan, tapi saya tahu ayat tu. Ayat tu dia apa? Ala bi ni'mati rabbika fahaddith. Ayat tu. Tidakkah dengan nikmat Allah itu kita kongsi-kongsikan? Makna ayat tu dia tafsirkan, aku memiliki tubuh badan yang cantik, maka aku kongsi-kongsikan. Maka bila lelaki yang tengok, mereka tengok, waduh, bersyukur dia. Kan bengong kita dibuat ni. Dia tafsirkan ayat ikut kepala dia. Ini dipanggil liberal. Bahkan dia kata, dia tulis itu, dia kata, bila orang lelaki tengok mereka berzikir, mereka menyebut Allahu Akbar, kebesaran Allah, tidakkah itu saya mengajak mereka ingat kepada Tuhan? Sudah. Kan dah lain maknanya tuan-tuan. Ayat tu bukan untuk tunjukkan keseksian, tetapi Allah suruh ala bi ni'mati rabbika fahaddis. Tidakkah dengan nikmat Allah itu kamu kongsi-kongsikan dengan apa? Dengan memberi dan infak. Itu maksud ayat. Ayat sedekah. Ayat infak bukannya ayat tunjuk keseksian. Kalau gitu letih tuan-tuan. Buat apa Allah suruh tutup aurat orang perempuan? Betul tak? Tak ada. Allah suruh tutup aurat sebab itu adalah anugerah Allah yang Allah suruh jaga. Jadi beramal dengan Al-Quran. Sekarang ni kita tuan-tuan sedihnya, Al-Quran itu kita tidak jaga betul-betul. Kadang-kadang orang bukan Islam datang tanya, apa maksud perkataan Allah? Kita tak boleh nak jawab. Tuan-tuan, saya ramai kawan-kawan bukan Islam, Chinese bukan Islam, Indian bukan Islam. Dia orang datang, what the meaning Allah? Kita pun kata Tuhan yang kita sembah, ayat tu aku pun ada. Aku pun ada Tuhan. Kalau kau kata kau ada Tuhan, aku ada Tuhan. Kat situ kita dah gabra. Lah kita kata, you ambil nombor ni nombor Ustaz Abdul Akhir. Kau ambil nombor ni, Ustaz ni akan jawab. Mana boleh macam tu? Kita ni adalah hamba Allah yang kena faham Al-Quran. Tuan-tuan, sungguh percayalah, bila orang bukan Islam dia tanya tentang Islam, kita kena jawab dengan bijaksana. Kita kena jawab dengan betul. Kalau tidak tuan-tuan, apa faedah Al-Quran ada dengan kita? Itu sebab bila ustaz-ustaz, ulama-ulama datang mengajar tafsir dekat masjid kita sebagai contoh, tuan-tuan, bawalah tafsir itu. Katakan ada ustaz macam kita, masjid kita ni siapa mengajar tafsir? Polisi. Ni mengajar tafsir? Adik. Oh, adik ha? Adik ha? Kroni lah ni. Nama apa ustaz? Ustaz Fatul Rahman. Oh, Fatul Rahman. Fatul Rahman Jordan kan? Muslim. Muslim. Ustaz Fatul Rahman, adik Ustaz Abdul Akhiri. Tuan-tuan, ustaz tu datang bawa kitab. Kita tak bawa. Bila dia bawa kitab, tuan-tuan, bawalah kitab sama. Tanya ustaz, apa kitab ustaz pakai? Kalaulah dia kata saya baca kitab tafsir bahasa Arab, tuan-tuan, cari tafsir bahasa Melayu. Sebab tafsir Quran ni dia tak jauh lagi. Tapi malangnya kita datang lenggang tuan-tuan. Ini tahap Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Allah bagi lain. Bila baca dalam manaqib Syafi'iyah, Imam Syafi'i baca belah kanan, dia tutup belah kiri. Sebab ingatannya kuat. Bila dia baca belah kiri, dia tutup belah kanan, takut dia hafal sekali jalan. Itu sebab masa dia jumpa Imam Malik rahimahullahu ta'ala tuan-tuan di Madinah, dia jumpa Imam Malik dekat Mekah. Bila jumpa Imam Malik,
Imam Malik ni, masa Imam Syafi'i datang nak belajar Muwatta, nak baca Muwatta, datang jumpa. Jadi Imam Malik ni dia ada khadam. Khadam dia ni yang selalu bantulah. Dia bukan hamba, tetapi khadam yang jaga Imam Malik. Dengar kata ada budak datang nak belajar kitab Muwatta, Imam Malik kata daripada khadam, dapat maklumat daripada khadam ada orang budak muda datang nak belajar kitab Muwatta. Imam Malik pun ambil kitab Muwatta, bagi dekat khadam, kau bagi tahu kat budak kat luar tu, bagi tahu kat dia, suruh hafal dulu. Lepas tu dah hafal baru datang jumpa aku. Sebab Imam Malik ni sibuk, masa dia emas. Tapi tuan-tuan, hebatnya bila khadam dia keluar, bagi tahu kat Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, wahai Muhammad bin Idris, telah diarahkan oleh Imam Malik untuk kamu hafal ini kitab. Imam Malik pun jawab, laqad hafiztuhu, aku dah hafalnya, dan sekarang aku datang nak mengulanginya di depan Imam Malik. Terkejut khadam tu masuk, jumpa dengan Imam Malik. Wahai Imam Malik, budak ini datang dan dia telah pun menghafaz kitab yang engkau tulis ini, iaitu Al-Muwatta. Terkejut Imam Malik, panggil budak tu masuk. Bila masuk, faqara'a alaihi, maka bacalah Imam Syafi'i di depan Imam Malik ke semua hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Muwatta, tanpa salah walaupun satu huruf, dan tafsiran dengan betul tanpa silap. Sehingga Imam Malik kata, fa innaka la khabirun, sesungguhnya kamu ini sangat hebat wahai Imam Syafi'i. Pergilah kamu mencari guru yang lebih hebat daripada apa yang aku ada. Allahu Akbar. Tu Imam Syafi'i. Tahap Imam Syafi'i, ingatan dia hebat. Maknanya orang Ibadur Rahman ni datang tak bawa kitab, Imam Syafi'i semua. Kita bawa kitab, dia buat sahabat kita belakang, dia tulis. Ini dia panggil sifat tulabul ilmi. Ada orang hari ni dia tak bawa kitab, dia tulis kat sini. Dia tulis kat WhatsApp, dia type. Ada yang tulis dalam bentuk point, dia bawa tab. Tak apa, yang penting tulis. Saya masa zaman belajar dulu kan, Ustazlah, kitab saya usul fiqh, banyak kitab usul fiqh ni dia kitab-kitab lama. Semua saya tulis kat tepi. Apa yang Syekh dia tulis, baca, saya akan tulis kat tepi. Yang ada tak payah tulis lah, yang syarahannya tu tulis kat tepi. Bila kita balik tuan-tuan, kita belajar masters, buat PhD, guru lain pula ajar benda yang Syekh kita tulis, yang cakap tu ada disebut oleh guru yang lain pula. Tambah lagi, tu sebabnya kitab tu penting. Tafsir tuan-tuan lain, dia bukan terjemahan. Ramai orang ingat tafsir tu terjemahan. Terjemahan lain, terjemahan harfan biharfin, dia huruf-huruf dia. Dia tafsir huruf. Macam contoh ayat Quran, Allah kata apa? Sebagai contoh Allah sebut la ikraha fiddin, ayat lepas ayat kursi. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ayat tu huruf dengan huruf, dia terjemahan. Tapi tafsiran yang mendalam, tidak ada paksaan dalam agama. Apa maksudnya tu? Kita tidak boleh paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam, tetapi dulhu ala akhlaqil Islam, tunjukkan mereka orang bukan Islam ini kepada akhlak-akhlak Islam, baru dia orang boleh masuk Islam. Tu tafsir lain, dia mendalam. Dekat Malaysia ni siapa yang pakar tafsir? Salah seorangnya Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah, sahabat baik saya. Siapa dia ni tuan? Ustaz, siapa Ustaz? Ni, siapa Ustaz Farid ni? Indian Muslim, bukannya mamak daripada kecil Islam dah. Tak, Indian Muslim, masuk Islam umur 18 tahun. Hari ini dia pakar tafsir, PhD dalam bidang tafsir dekat Jordan. Tafsir, buku dia, tesis dia dibukukan, Allahu Rabbi, dekat Jordan, tulis dalam bahasa Arab. Hebat tak hebat? Malu kita yang Islam daripada kecil, lahir-lahir itu Islam dah. Dia lahir-lahir bukan Islam. Masa mak dia meninggal dunia, berebut antara jabatan agama dengan apa? Dengan kaum dia. Tapi nasib baik, alhamdulillah, Ustaz Farid nampak dan saksi ibu dia masuk Islam. Tuan-tuan, nak bagi tahu susahnya perjalanan hidup dia sebagai seorang Muslim.
Tapi hari ini dia pakar tafsir. Itu satu. Nombor dua, qari Al-Quran. Dia salah seorang hakim qari peringkat kebangsaan. Tuan-tuan, malu saya. Saya kalau dia ada, saya takkan jadi imam. Tak hafal. Kita walaupun kita hafal Quran, kita ingat Quran, kita tahu tajwid, tapi saya tak boleh baca sebab dia pandai daripada saya jauh. Saya kata, Syekh, imam Syekh. Oh, dia kadang-kadang dia tolak. Bertolak-tolak nak jadi imam. Bila kita jadi imam, mulalah kita rasa macam tak panjang je mat aku ni. Betul, sebab dia alim. Kan kita tanya, Syekh, betul ke saya baca tadi? Padahal baca alam nashrah laka sadrak. Dia boleh tahu kaf tu ada angin tak ada angin. Dia boleh tahu. Ya Allah, tak boleh baca aku. Jadi nak bagi tahu muslimin muslimat, beramal dengan Al-Quran ni kita kena ada ilmu tafsir. Belajarlah tuan-tuan. Datanglah ramai-ramai. Jangan datang hari ini ramai sebab forum, sebab ceramah. Tak, datang sebab nak menuntut ilmu. Sungguh tuan-tuan, anak-anak murid saya kat universiti dia kata, macam mana ustaz boleh ingat mazhab tu, mazhab ni, mazhab ni? Tuan-tuan, sebelum nak ingat, macam itulah kami datang. Bawa kitab ke kanan, ke kiri, bawa kitab. Dalam beg tu buku je tuan-tuan. Jadi oleh sebab itu, beramallah dengan Al-Quran. Itu sebab para sahabat dia dapat. Sebagai contoh, beramal dengan Quran. Turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai kamu ke tahap albir, martabat yang paling tinggi, sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sayang. Siapa datang jumpa Nabi SAW? Siapa kan? Nampak? Yang datang jumpa Nabi SAW. Datang jumpa Nabi SAW yang nak bagikan apa nama? Bi'ruha. Bayruha ni dia ada kat pintu 24. Kita angkat, dia ada satu telaga. Abu Talha datang, ya Rasulullah, aku nak bagikan harta tanah yang paling aku sayang, ya Rasulullah. Allahu Akbar, naik dulu umur kita tuan-tuan. Tanah yang paling cantik, kebun yang paling cantik, orang daripada Syam datang akan singgah, minum, makan dekat kebun tersebut. Dia nak bagi kepada Nabi SAW sebagai wakaf. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tapi tuan-tuan, Nabi kata kau bagi dulu kepada keluarga tuan-tuan. Bakhin bah, keuntungan untuk kamu ya Abu Talha. Keuntungan kepada kamu ya Abu Talha. Ya Abu Talha, keuntungan kepada kamu ya Abu Talha. Tengok hebatnya Nabi doakan Abu Talha. Dan hari ini antara telaga Abu Talha yang telah diwakafkan ada di Madinah Al-Munawwarah. Berapa juta orang sembahyang sampai kepada Abu Talha. Tuan-tuan, itu satu nikmat yang luar biasa. Ni terbaru kami di Terengganu, Ustaz. Apa yang tepi jalan Darul Atiq. Ya Allah, 4 ekar tuan-tuan. Allah. Ustaz apa nama Ustaz? Ahmad Rizam. Ustaz Ahmad Rizam dia selalu pergi ceramah dekat Terengganu. Bayangkan sampai kat sana, dia duduk bagi ceramahnya, tiba-tiba datang seorang hamba Allah, dia kata, Ustaz, boleh tak tolong ambil tanah saya ni, jadikan sekolah tahfiz ke untuk apa yang penting, orang dimanfaatkan untuk kebaikan orang Islam. Dia nak wakaf 4 ekar. Orang selalu kan wakaf dalam hutan tau. Selalu wakaf dalam hutan, jin pun tak masuk. Baru ni saya pergi ada satu tempat orang wakafkan. Dekat mana? Kedah. Kawasan Pedu pun dia masuk dalam. Ya Allah, saya kata, ini kalau hantar anak balik terus dalam tu juga. Dalam ni tak tuan-tuan. Tepi jalan, tepi tu ada petrol nak beli tanah tu, dia tak mau jual. Tuan-tuan, tepi jalan betul tuan-tuan, cantik, lurus. Kita main tanah kita tahu, ya Allah cantiknya tanah ni. Dia bagi wakaf lillahi ta'ala. Tuan-tuan, bayangkan, ini dipanggil beramal dengan apa yang dia ada. Al-Quran. Kita nak wakaf untuk masjid je pun. Macam contoh di masjid tuan-tuan, nak masukkan duit dalam tabung berkira. Kata, ya kalau bagi kenapa JK buat? Bulat dah. Bang, jangan tanya banyak bang. Ni anak-anak muda ni, tengok dia orang live kan ni. Kadang-kadang ada orang dia berkira tau. Ada ustaz-ustaz berkira tau. Ustaz-ustaz pun berkira, apatah lagi orang lain. Ni budak-budak ni mesti dapat duit banyak
Tak boleh dah tuan-tuan. Dia orang buat sekurang-kurangnya engkau ada gaji, kau ada duit, ada bisnes, pasang sana pasang sini. Budak-budak ni kadang-kadang dia orang pasang, dia tak ada duit. Betul tak? Dia buat ini sebahagian daripada apa? Daripada dia punya income. Tak salah, ambil lah. Cuma bila kau dah dapat duit nanti, YouTube dah bayar 1,400 apa 14,000 apa semua, jangan lupalah bagilah sikit dekat Masjid Ibadur Rahman yang kita orang punya live kan. Habis viral sampai 1 juta, 2 juta. Dia orang dapat duit. Ni adik di depan ni, pemain badan besar. Anda dapat duit banyak mana dik? Contoh, katakan kalau dapat duit, kau jangan lupa ni bagi kat masjid ni. Sekurang-kurang 1,000 tak boleh kan? Buruk-buruk sebulan 14,000, 1,000 untuk masjid. Terima kasihlah masjid. Sebab apa? Disebabkan ambil rakam kat masjid ni, kami dapat duit. Kami dapat duit, ambil lah. Ini wakaf kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk masjid ni. Bang, takkan kira kot untuk masjid kita, bukan masjid orang lain. Mati kat sini juga tak? Tak. Hang orang kampus ni kan? Betul adik hang ni. Oh. Tapi dia tak apa, dia kubur dia dah beli lah. Ada beli belum? Sahabat dia tuan-tuan. Tuan-tuan, betul. Beramal. Kita nak amal tu payah. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil, kata Ali bin Abi Thalib. Sebab apa sahabat-sahabat Nabi boleh hebat? Sebab mereka redha dengan sedikit. Tuan-tuan, semua orang diuji. Jangan tuan-tuan kata tuan-tuan tak diuji. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa? Kamu ingat kamu ini dicipta, orang kata apa, tak ada ujian ke? Dah, ujian penuh. Ujian penuh. Setiap orang ada ujian. Tanya Ustaz lah ni. Dia udah ujian. Macam-macam dia uji. Masa tak ada duit, cara tak ada duit. Sekarang bila dah famous, sibuk lah. Nak dapat dia payah tuan-tuan. Nak dapat saya payah. Mak saya cakap apa? Dulu masa tak famous senang nak jumpa dia. Masjid nak jemput, surau nak jemput, orang taman nak jemput senang. Tapi sekarang dah susah. Bukan saja susah, isteri, anak nak jumpa pun payah. Itulah ujian. Setiap orang akan diuji. Yang kaya akan diuji, yang miskin akan diuji, yang masyhur akan diuji. Diuji dengan semua ujian. Maka tuan-tuan, ar-ridha itu sangat penting untuk mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, kata Ali bin Abi Thalib, kenapa mereka ini mendapat radhiyallahu anhum? Al-isti'dad lima ba'dal maut. Hebatnya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka membuat persediaan untuk mati. Apa persediaan mati? Banyak. Apa amalan kita? Apa amalan kita? Kita selalu kata, aku kalau derma tak ada apa, aku tak dapat apa-apa. Tak, tuan-tuan, itu untuk akhirat. Tuan-tuan datang masjid, tuan-tuan datang masjid ni bukannya untuk kita kat dunia ni saja. Akhirat, percayalah, tu sebab Nabi sebut, semayang seorang dapat 1 pahala, semayang berjemaah 27 pahala. Orang kata mana 27? Bang, 27 tu bukan sekarang dapat, dapat di akhirat. Tak percaya? Cuba mati tengok. Betul tak? Sungguh tuan-tuan, yang zahir kita akan nampak lah. Kalau awak infak dapat balik, tak salah, memang akan ada yang gitu. Yang bab-bab amalan ni macam contoh adik datang, macam budak Yaman budak. Sobat dia. Oh, sobat hebat. Orang kota rumah macam ni. Kata ni adik dia datang. Dia duduk sini. Percaya tempat adik itu akan datang di akhirat depan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah. Nama apa? Hasan. Ya Allah, Hasan ni ya Allah, aku jadi saksi ya Allah. Dia duduk atas aku ya Allah. Atas apa? Atas sejadah. Atas pemaidani. Tu haji yang sandar kat dinding. Dinding akan datang di akhirat. Ya Allah, haji ni ya Allah, dia masa hidup ya Allah, sandar dekat aku ya Allah. Setelah dia mati ya Allah, tak ada orang dah sandar dekat aku ya Allah. Ya Allah, bagikan dia masuk syurga ya Allah. Tuan-tuan, itu yang kita tahu. Tuh, makcik-makcik, kakak-kakak kat belakang pakai telekung yang kakak datang tu. Ya Allah tuan-tuan, ni isti'dad lima ba'dal maut, persediaan untuk mati. Kakak, makcik datang, kakak datang, adik-adik datang. Ni kena datang minta izin suami. Betul tak? Suami tak izin, tak boleh datang. Kalau tak ada suami, tak apalah. Datang ni kena minta izin suami. Suami kata,
yang apa ni, isteri beritahu, yang nak pergi masjid. Pi, tak apa. Awak wakil saya. Tu sudah orang lelaki ni. Itu yang tak ada tu. Mana suami kak? Ada kat rumah tengok berita. Seorang ni lah. Isteri datang, suami datang tengok berita TV1. Bang, lepas ni lah tengok TV1 tu. Tapi masa tutup masjid bukan main. Bila masjid nak buka? Marah. Dia maki AJK masjid. Senang aja lagi. AJK masjid ni Yahudi semua. Bila kena Yahudi? Time solat Jumaat. Time asar hilang terus, tak ada. Sekarang ni masjid dah buka. Tak main juga. Tanya dia, apa saya tak main? Tak boleh pergi Ustaz. Semayang jarak-jarak. Kau ajak betul. Ada je jawapan dia. Bila dah rapat nanti, apa saya tak main? Aircon sejuk. AJK bengong tu. Pasang aircon sejuk. Apa benda kita terkencing selalu. Kau marah aircon pula tak? Bang, sampai kiamat dah akan datang. Sebab apa? Ni, hati ada masalah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Hati ada penyakit, maka bertambahlah penyakit itu. Maka tu sebab ni kakak-kakak datang ni, dahlah susah nak datang masjid. Kena minta izin suami. Boleh datang pula. Percayalah, telekung yang kakak-kakak pakai, makcik-makcik pakai, akan datang di akhirat. Ya Allah, aku adalah telekung yang digunakan untuk solat, ya Allah. Tempat duduk ini, ya Allah, tu kursi yang makcik-makcik duduk belakang, itu akan datang di akhirat. Ya Allah, dia duduk atas aku, ya Allah. Akulah kursi yang dia gunakan untuk solat berjemaah dalam masjid dan di rumah, ya Allah. Tuan-tuan, apa lagi? Itu dia panggil isti'dad lima ba'dal maut. Maka tak pelik para sahabat radhiyallahu anhum dapat penuhkan rumah-rumah Allah. Para sahabat radhiyallahu anhum boleh ada dalam majlis ilmu penuh, seakan-akan burung duduk atas kepala, tak bergerak. Sebab apa? Sebab mereka khusyuk mendengar ilmu. Maka tuan-tuan, 4 perkara itu jawapan kepada Ustaz Al-Khairi. Nampak macam akademik sangat pada dia. Dia tak boleh, dia marah tuan-tuan. 1, 2. Tapi memang itulah cara aku. Aku main ni bukan apa, nak bagi kongsi. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita, tuan-tuan. Dan yang paling penting, apa yang Ali bin Abi Talib sebut tu, kita pakai amal. InsyaAllah subuh esok, saya rasa macam ni juga subuh tu. Harap-harap begitulah, dapat ramai macam. Ustaz Haji, berapa subuh berapa ramai? Berapa? 10 saf. 10 saf. 10 saf ni sebab jarak ke? Sebab jarak. Maksudnya kalau tak jarak 5 saf lah. Lebih. Sama? 6 saf. 10 juga. Kalau mana rapat pun 10 saf. Hebat. Masjid ni mana hebat lah. 10 saf sampai ke belakang tu. Mana teruskan, mana esok boleh dapat sampai 20 saf. Macam itulah hidup ni. Sampai melempah. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah tuan-tuan. Kita dah nampak dah. Redha walau apa? Al-isti'dad yaumur rahim. Semua yang disebut tadi, 4 perkara tu, kurang-kurangnya kita mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bukan senang. Sebab itu Fudail bin Iyad dia kata apa? Li'anna radiya. Adapun redha tu la yatamanna fawqa manzilati. Adapun redha ni kita tidak berharap lebih daripada apa yang kita ada. Kita mampu hanya setakat tu aja. Kita jangan harap lebih. Tapi kita kena angan-angan. Angan tu kena panjang. Kan? Angan-angan tu kena panjang-panjang. Nak duduk ni ada angan-angan juga. Kan? Abang kita walaupun jadi sebagai ambil kamera, tapi dia kena ada angan-angan juga. Pokoknya satu hari nanti dia ada satu syarikat yang boleh ambil gambar. Dia tak duduk ada di sini, dia duduk di pejabat tu, orang lain main ambil. Dia hujung bulan je kira duit, dan duit tu dia infak. Dia kena ada cita-cita itu. Dan saya pun dulu tak ada cita-cita nak jadi ustaz ni, kan. Pertama kali berceramah tahun 1998. Tu pun pasal terkejut. Dia kata, lah masjid sebelum masjid Matan Jangguih, Syaril Long tak mai. Hang pi ganti Zat. Bila kata hang pi ganti, tuan-tuan, dia nak kencing, nak terberak semua dah. Tak pernah ceramah, jangan tanya orang. Tak percaya, hampa try lah. Nah, mai try jadi pengusi tengok kan. Pasal malam ni pakai tak mai dah. Ni ketak ni jangan tanya. Allah, dia berkata tolonglah Ustaz Syaril Long tak boleh mai, hang ganti lah.
Saya nak pi tu, saya bawa ayah saya, bini saya, anak saya, mak saya, adik saya, semua saya bawa. Satu kampung aku bawa. Bukan apa? Takut silap. Sebab zaman tu kita tak ada yang ni. Kan? Lah ni kalau kita ceramah, kalau kita baca ayat silap, kita boleh tengok balik. Saya kalau saya ceramah ni, balik saya tengok balik. Saya akan tengok balik mana ayat aku baca silap, ataupun hadis silap, ataupun cerita ni mungkin tambahan ke. Saya akan, oh ni apa betul ni? Sebab apa? Takut silap. Bawa semua ni. Ayah ni duk catit ni. Tuan-tuan bayang ayah catit, taubat tak keluar. Ketak tu dah ketak, duk catit pula. Allah. Tapi alhamdulillah tahun 1998 tu boleh ceramah 2 jam. Di masjid Matan Jangguih. Lepas tu orang panggil, aku ceramah tajuk tu ya. Panggillah surau mana apa, semua tajuk tu ya. Aku apa hatu ya. Tajuk tu ya. Alhamdulillah, walaupun demikian, mula ayah kata, hang ni tajuk sama ya, aku pintar mana pun. Dia kata, hang mai malam ni, tu mula mengaji. Hang mai malam ni, duk tak ada kitab macam ni. Hang buka. Bila buka, kita baca, dia dengar. Dia baca, kita dengar. Duk tak laki macam tu lah. Mengaji. Mengaji. Yang ni habis satu kitab. Yang ni habis pula. Dia kata, hang, lah ni hang pergi ambil lah diplom. Masuk waktu ha? Berhenti kata oi. Toi. Oh, dia bunyi macam tu. Menggerunkan tu. Kalau lah qiyamul lail tuan-tuan, dia boleh lari. Bunyi macam malaikat maut mahal. Dia dah hampi lah ambil diploma apa ke mengaji. Tu yang saya sambung diploma bahasa Arab. Kemudian ambil ijazah balik dalam pendidikan Islam. Ambil balik tuan-tuan daripada asas. Mengaji balik, ambil 4 sanawi. 4 sanawi saya daftar tu sekolah di NW. Di NW tu lah. Umur saya masa tu 26. Jangan hampa kata aku ustaz lah pakai ustaz instant. Oi, bukan instant oi. Mengaji tuan-tuan, mengaji. Ambil 4 sanawi di DNW, umur 26, janggut dengan panjang jambang. Pakai baju sekolah, pinjam yang adik saya punya. 26, anak 3. Bila nak periksa tu pelajar tumpang duduk belakang kali. Bila nak periksa tu, ketua pengawas masuk. Dia tengok-tengok dengan janggut, dia kata apa? Dia kata waris tak boleh tunggu dalam kelas, dia kata. Saya macam nak buat penampang. Dia kata saya waris. Saya kata dah, saya pun nak periksa. Ni, ketua pengawas tu saya ingat ni, tak mau sebut nama. Dia kata tua-tua periksa kau. Wui. Tua-tua periksa kau. Geram saya, jangan dicabar. Saya kalau cabar, aku akan lawan cabaran. Alhamdulillah, 4 sanawi saya dapat jaid jiddan. Bila dapat diploma bahasa Arab daripada Institut Ilmu Islam, kemudian dapat ijazah daripada Universiti Sultan Syarif Aceh, Riau. Kemudian barulah sambung master, sekarang sambung PhD. Menunjukkan apa? Dia ada asas. Kemudian minta tauliah tuan-tuan. Minta tauliah Majlis Agama Islam ni. Pulau Pinang ni saya ada tauliah. Hamba ingat ustaz tak ada tauliah ke? Weh, aku ada tauliah. Weh, ada tauliah. Kenapa Masjid Ibadur Rahman tolak aku? Weh, itu aku nak main. Aku ada tauliah, weh. Geram dia. Dia pencantai aku awal-awal ni. Auzubillah bisyaitanir. Kan dia tak masuk jin kan? Tiba-tiba. Dia heran tu tolak. Kenapa ada haji sana? Ada tauliah. Saya boleh foto statement bagi tuan-tuan. Bukan saya tauliah Pulau Pinang, Selangor pun ada. Tauliah Selangor ni bukan senang nak dapat, tanya ustaz. Ni 5 mufti, apa nama haji majlis. Mufti duduk depan. Ni ustaz saya nak tanya. Duduk dalam tu. Haid ada berapa maksimum? Tu dia. Aku ustaz jantan oi, hang tanya haid. Sebab dia tahulah kebanyakan ustaz tak ada jawab. Berapa sebenarnya? 15 hari maksimum. Kita pakar. Sebab aku dah tanyalah bini aku. Dia tanya tu pula, haid maksimum berapa hari? Saya kata 15 hari. Bagus. Ada ustaz tanya tak tahu bab haid. Lepas tu dia tanya lagi. Ni ustaz ni. Saya nak tanya ustaz. Katalah orang tu mati suami. Bila dah mati suami, kemudian ada orang berkenan. Kan? Iddah berapa hari dia tanya, iddah kematian suami. Ustaz, suami tu
bakal suami tu ialah adik ipar dia, boleh nikah dah. Dia kono. Dia buat kono kan, tapi kita boleh jawab lah. Alhamdulillah, balik dia kata apa? Ustaz, pergi sana buat kad. Dapat kad tu. Kad tauliah Majlis Agama Islam Selangor. Dapat tauliah Majlis Agama Islam Melaka baru dapat. Negeri Sembilan pun dapat. Ibadur Rahman halang aku, kurang ajak cik, aku geram cik. Apa salah saya tuan-tuan? Saya orang bidang agama. Nak hambak tuan-tuan, nak hambak tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, saya mula berceramah tahun 1998. 2008, 2018, 19, 20, 21, 22. Berapa lama dah? 24 tahun tuan-tuan. Bukan Ustaz instan, 24 tahun tuan-tuan. Alhamdulillah bersama dengan tuan-tuan. Tahu tak di mana rumah saya mula dulu? Tu cikgu pun tahu. Tu kuartus guru. Sekarang menjadi kuartus hantu. Tu guru tu. Saya duduk situ lah berapa lama. Tak ada orang lah. Tak ada orang. Aku keluar yang tutup tu Dulu saya nak jadi imam situ. Duk apa mengajar situ. Kuliah subuh. Tu. Keluar tutup tu Tak ada apa lah ni. Jadi hantu. Tuan-tuan tak dulu kan. Meriah situ lah. Masjid Ibadur Rahman. Semayang sana dia. Hampa pergi sana. Kuliah. Aku dah ada kuliah. Itulah. Alhamdulillah tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Bukan nak cari untuk kebanggaan manusia. Kalau nak bangga manusia, apa ada kat saya? Saya mula daripada situlah tuan-tuan. Alhamdulillah sekarang dah ada Ibadur Rahman ini. Ni masjid Taman Seri Sedang. Dulu saya mengajak tu, surah kecil tu. Mengajak pukul 4:30. Alhamdulillah, lena semua. 4:30. 4:30. Dengan panas aircon pun tak ada. Labu aircon ni. Tak ada juga. Mampu dia. Panas 4:30 mengajak. Allahu Akbar. Panggil lah malam 4:30. Ustazah panggil kita mengajak. Dia tak ada bagi salam. Lena dah. Cabaran tuan-tuan. Kerana apa? Nak cari redha Allah. Bukan cari untuk orang nak puji tuan-tuan. Bukan orang nak bangga kita. Apa ada saya. Tapi saya harap Alhamdulillah masyarakat boleh terima dengan ceramah saya. Saya jerekah ni dulu lagi tuan-tuan. Daripada dulu ni. Kalau tuan-tuan ada menjumpa Ustaz, tak payah duk jerekah. Aku daripada dulu ni duk jerekah macam tu. Dia pernah suruh saya lembut. Assalamualaikum. Kita kena bersyukur kepada Allah. Mampu aku tak boleh buat. Tak boleh tuan-tuan. Jenis ceramah jerekah orang tu. Nak buat macam mana? Nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, apa amalan yang boleh kita buat lagi Ustaz? Untuk kita redha Allah ada. Nak qarib ila Allah ni. Kalau ada doa ke, zikir ke yang boleh kita amal. Sebagai meneruskan yang kedua dan tutup tu. Sila Ustaz. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, Ustaz Lah ni istimewa dia. Saya suka Ustaz Lah ni. Sebab saya pergi Mekah, jadi duduk dengan dia, bawa jemaah duduk dengan dia. Saya yang pergi Mekah tiap-tiap tahun ni tuan-tuan, duduk belakang dia, saya boleh menangis. Boleh menangis. Gila dia ni tuan-tuan. Dia boleh menangis, lepas tu dia boleh gelakkan orang. Lebih bahaya lagi, dia gelakkan orang, kita gelak. Tuh, dia twist. Semua bakal nangis. So saya kata dia gila. Hanya orang yang pelik dia boleh buat macam tu tuan-tuan. Selalunya kalau orang buat, dia buat lawak terus sampai habis. Tak, dia boleh nangiskan orang dalam sekelip mata. Itulah hebat dia. Itu sebab kita ni bila berkawan, kita ambil dia punya kekuatan. Jangan ambil kelemahan. Bila dia duduk dengan saya, dia ambil saya punya kekuatan dan dia perbaiki kelemahan saya. Begitulah juga dia. Ramai orang kata, Ustaz, ada kawan saya baru kita forum kat Terengganu, dia patut tengok dalam video ni. Sekarang ni live ni tuan, 1,500 orang ni. Ni live ni. Sama taraf dengan Tanyalah Ustaz pagi. Ni. Cuma Tanyalah Ustaz 2,000. Ustaz lagi dia naik. Sebab orang tu tengok dekat masjid lah ni. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, ni ada orang dia bagi tahu. Profesor lah. Saya bagi tahu Ustaz Asli. Dia kata, "You profesor, you macam mana boleh duduk dengan Ustaz Abdullah Khairi?" Dia pun cakap begitu by WhatsApp. Saya pun jawab kat dia, "Prof, saya banyak belajar daripada dia. Benda yang saya tak tahu dan saya tak pernah ada dapat masa saya duduk kat UKM.
Jadi jangan kita pelekeh kepribadian seseorang. Ambil kehebatan, jangan ambil yang kelemahan. Terus dia minta maaf, dia kata, oh saya minta maaf, saya tak sangka pula saya telah menyinggung hati ustaz. Jangan. Sebab apa? Sebab dia cakap benda yang betul. Kalau kau tak percaya, pergi umrah dengan dia, tengok apa jadi saya ni. Kalau tak kena jaga, Prof menangis. Antara dua lah. Lepas tu alhamdulillah dia pun 2-3 kali dia WhatsApp ucap minta maaf. Tuan-tuan, tu sebabnya hidup kita ni kena ambil kelebihan orang. Manusia, kata Nabi SAW, sahibun nas ka sahibul misk. Kalau nak berkawan dengan orang, kawan dengan orang baik-baik. Tak apa, kita ambil yang baik-baik. Itu sebabnya kalau dia jegah tu tuan-tuan, anggaplah untuk sedarkan kita daripada tidur. Berapa banyak pahala dia dapat, orang tak tidur tengah dia khutbah, tengah kuliah, pagi-pagi subuh. Kami buat forum subuh tuan-tuan, jegah hilang tidur 3 hari. Dia punya jegah tuan, terkejut tu hilang tidur 3 hari. Jadi tuan-tuan, apa amalan? Apa amalan? Amalan untuk kita ini bila bertemu Allah Ta'ala kita bahagia. Pertama tuan-tuan, aksiru minaz zikr. Allahu Akbar. Perbanyak zikir tuan-tuan. Zikir jangan tinggalkan. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bila kau ingat Allah, kau banyak zikir, kau ingat Allah Ta'ala, kau akan jadi tenang. Orang kata ustaz selalu duk dengar. Sebab selalu itulah, bukannya ustaz-ustaz dia ulang, Nabi ulang. Percayalah tuan-tuan, baca dalam kitab hadis, buka kitab Bukhari, buka kitab Muslim, buka Fadail Amal, semua cakap bab zikir. Betul tak? Kenapa Nabi ulang banyak kali zikir? Sebab zikir ini sebutnya senang, tapi nak amalnya payah. Betul ini? Haji pakai selendang. Hari ni istighfar sampai tak 1000? Sampai tak? Tak. Tahu dah. Sampai? Tak. Tak sampai. Sibuk tuan-tuan. Tu sebab Nabi ulang. Kalau orang kata, alhamdulillah ustaz saya sampai istighfar. Okey, subhanallah sampai tak 1000? Alhamdulillah sampai. Allahu Akbar sempat, alhamdulillah 1000. Dan apa lagi? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu tak ada. Dia akan, Nabi SAW paling sikit 100. Sikit. Yang lain tak usah cakap lah. Istighfar saja 100 kali, paling sikit Nabi SAW. Jadi bagaimana yang lain? Banyakkan zikir. Muaz bin Jabal satu hari tuan-tuan, dia datang jumpa Rasulullah. Ni tu hebatnya para sahabat radhiyallahu anhu. Dia datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah amalan yang aku boleh buat, aku boleh masuk syurga dengan tenang? Tuan-tuan, apa jawab Nabi? Antamuta wa lisanuka ratbun bi dzikrillah. Biar kamu mati dalam keadaan sedang enak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Saya letak dalam Instagram baru-baru ni, saya letak dalam Facebook baru-baru ni. Saat-saat kematian seseorang yang sempat direkam dengan CCTV. Allahu Akbar. Tuan-tuan, menangis saya pagi itu. Saya kongsi terus. Kata ulama, an-nas yamutun ala ma yuhibbun. Manusia mati ikut apa dia suka. Manusia mati ikut apa dia suka. Tuan-tuan, percayalah. Kalau tuan-tuan perhati, orang yang terkenal, dia pergi ke kedai hunter. Dia suka cari binatang-binatang yang bahaya. Akhirnya dia mati dengan binatang yang bahaya itu. Saya pergi buat rakaman TV dekat mana? Dekat Thailand. Sampai dekat Phuket. Rakaman sebuah TV. Masuk dalam satu pertunjukan buaya. Satu pertunjukan buaya. Ni ustaz, depan saya ustaz. Allah. Dia pertunjukan buaya bukan macam kita, dia pegang di mana orang buaya tu, lepas tu tangan masuk. Tak. Tuan-tuan, dia bukan macam tu. Buaya tengah rehat, kepala buka macam tu. Datang seorang pertunjukan tu, dia jalan. Jalan tu. Ustaz Azhar Idrus. Teringat Ustaz Azhar. Tak. Tentu tu. Ustaz Azhar Idrus kami jumpa 2 hari lepas. Dia kata, tengok aku dah bini 2. Dia kata lah, Ustaz Azhar, kami pun mampu. Mampu apa? Dia kata merangkak macam ni. 3 kali lepas tu minta. Tak mampu. Memang tak ada harapan dah. Ustaz Azhar.
Dia kutuk kami atas angin gitu je. Tu sambil-sambil makan tu. Bayangkan dia pergi, buaya tengah tidur, buka dulu. Dia lalu. Dia tengok orang. Dia tengok orang ramai pun masuk. Elok dia masuk, benda tu tutup. Bang, orang gelepor bang. Buaya pula dia tutup, bukan tutup saja. Dia pusing. Allah. Bang, saya tak boleh tengok bang. Menjoret saya lari kat atas. Saya tak boleh tengok benda tu. Saya ni hati saya lembut. Dia bukan macam dia. Dia hati keras. Dia boleh tengok benda. Saya tak boleh tengok. Oi, betul rabuk orang tu. Bisik. Bang, mati bang. Allah. Mati bang. Masa tu TV dia orang rakam ni. Dia orang rakam tapi tak boleh nak siar. Tak boleh siar dekat TV Malaysia. Saya ada masa tu. Tapi tengok dia rakam saya tu. Macam kanak-kanak kecil aku boleh buatnya tuan-tuan. Berlari macam budak-budak. Sebab tengok benda tu takut sungguh. Lepas tu bila nak balik, saya tanya lah orang yang jaga tu. Dia kata, "Depa ni macam mana? Kenapa boleh jadi macam tu?" Dia kata dia punya menderem tak jadi. Allah. Ni lah siam lah. Menderem tak jadi. Mungkin dia baca menderem, jin tetap naik. Selalu dia apa kata, bila masuk kepala, buaya senyap itu tak apa. Dia pegang-pegang kepala gitu. Buaya tak mau gigit. Tapi kali ni buaya gigit. Mati terus tuan-tuan. Saya tanya orang ni pengalaman ke? Ini lebih 15 tahun dia ni. Bang, an-nas yamutun ala ma yuhibbu. Allah. Manusia mati ikut apa dia suka. Tapi dalam video tu dia tunjuk apa? Tuan-tuan, orang mati suka menderma tuan-tuan. Dekat Turki, Tok Bilal dia mati tengah bagi gula-gula. Sebab amalan Tok Bilal ni lepas azan atau sebelum azan, dia nampak budak-budak dia bawa gula-gula. Dia bagi gula-gula, dia bagi. Ini amalan orang Turki. Orang Turki ni dia suka derma gula-gula kepada budak-budak. Dia bagi. Tapi pada hari tu lepas sebelum dia azan, dia bagi gula-gula. Dia rebah dan meninggal dunia. An-nas yamutun ala ma yuhibbu. Orang tengah semayang tahajud, meninggal tengah tahajud. Sebab itulah amalannya. Guru saya dekat Kelantan, dekat pintu geng, saya ingat arwah ayah sayang dekat guru ni. Berlaku dekat saya dan saya tengok sendiri yang berlaku kematian tu. Dia selalu kalau jumpa ayah saya ada, masa tu saya kecil, dia selalu cakap, "Ji, doa saya biar mati." Dia cakap bahasa Kelantan, bukan cakap Penang lah. Haji Qasim, tolonglah doa kita ni. Doa kita kalau boleh biar mati dalam solat. Kita nak mati dalam solat ya. Qasim, ingat kaya tak Qasim, nak tu tak Qasim. Nak mati dalam semaya ya. Tuan-tuan, duk ulang yang itulah. Dia meninggal pada 27 Ramadan. Sedang mengimamkan lebih daripada 300 orang dalam balasah. Dia panggil surau kecil. 300 orang penuh kat luar. Dia bagi tazkirah. Solat pada malam 27 dan solat witir. Dia sujud tak bangun-bangun. Masa tu saya kecil lagi tuan-tuan, tengah makan karipak kat belakang. Tiba-tiba dengar suara lain. Orang lain angkat suara jauh-jauh. Dah siap belum ni? Sebab kami nak masuk tayat. Faham tak? Tengah makan karipak. Sebab bapak kalau tahu kita berhenti tengah semayang, mati kena pukul. Jadi makan karipak cepat-cepat, dengar imam lain dah habis kot, letak karipak, masuk tahiyat, at-tahiyatul mubarakah. Itu aku jahat sebelum jadi ustaz, profesor ni tuan-tuan. Aku jahat macam tu lah. Tak ada orang baik dah tuan-tuan. Dulu nakal gitu lah. Nakal tu lah kita belajar. Tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berebut depan. Kita pun pergi tengok. Guru tu dah sedang sujud, imam tu sedang sujud, orang alih telah pun meninggal dunia. Tangan duk je tu. Tuan-tuan, masa tu semua orang menangis. Masa dia meninggal dunia, solat jenazah 3 kali. 3 kali kat balasah tu. Kubur kat tepi tu dia. An-nas yamutun ala ma yuhibbu. Tu sebabnya Nabi kata apa? Kepada Muaz bin Jabal, kalau kamu nak amalan kamu mudah masuk syurga, antamuta wa lisanuka ratbun bi zikrillah. Biar mati sedang enak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Benda tu payah tapi nak buat tu. Benda tu senang nak sebut, zikirlah, tapi nak buat tu payah. Tu nombor 1. Nombor 2 tuan-tuan, jangan lupa semayang
sunat-sunat qabliyah dan ba'diyah. Jangan lupa tuan-tuan, kalau boleh semayang ba'diyah dan qabliyah, qabliyah dan ba'diyah, paling-paling 2 rakaat jangan tinggal. Itu sunnah Nabi SAW. Itu amalan yang boleh jadikan kita ini apa tahu tuan-tuan, jadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis panjanglah, saya ambil poin-poin je. Nombor 3 tuan-tuan, nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asa rabbuka maqaman mahmuda. Sembahyang malam 2 rakaat. Inilah nasihat Datuk Ni Aziz Nikmat kepada semua orang yang datang. Dia kata, hamba tak pernah tinggal sembahyang tahajud kecuali beberapa hari sahaja, tu pun terbangun. Tu sebabnya doktor-doktor USM bagi tahu, dia kata memang betul yang orang duk cerita, dia dapat ubat yang paling kuat. Maksudnya orang tu kalau dapat ubat tu, dia akan tidur 48 jam tak sedar, tapi dia boleh sedar setiap kali waktu solat. Yang paling tahajud, dia akan bangun sebelum waktu subuh untuk solat tahajud 2 rakaat dalam keadaan dia sedang sakit. Tuan-tuan, itu yang kita tak mampu nak buat. Itu sebab Allah bagi tahu, wa minal laili fatahajjat bihi, bangun sembahyang malam. Allah angkat martabat tuan-tuan. Buruk-buruk 2 rakaat cukup. Tuan-tuan bukan tak bangun, bangun. Tapi kita bangun, kita duduk saja-saja, duduk main WhatsApp pagi-pagi. Apa ni? Duduk WhatsApp dengan siapa? Bini G. Pagi-pagi bangun, ambillah wuduk, semayanglah 2 rakaat. 2 rakaat cukuplah. Itu sebabnya amalan itu kena amal. Teruskan amalan semayang tahajud 2 rakaat sebelum waktu subuh. Semayang kat rumah, lepas tu datang masjid. Bila datang masjid, azan tak berkumandang lagi, semayang lagi 2 rakaat. Dapat 2 kali tahajud. Dapat selagi tak azan. Bila dah azan, dia panggil solat sunat qabliyatul fajar. Semayang 2 rakaat sebelum waktu subuh. Sebelum solat subuh. Itu qabliyah. Nombor 3, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, untuk dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa juga semayanglah duha. Duha ni tuan-tuan, jangan kita letak bila semayang duha murah rezeki. Tapi semayang duha untuk mendapat redha Allah. Bila awak dapat redha Allah, apa yang Allah akan bagi? Apa tuan-tuan akan dapat? Saya baik dengan Ustaz Abdullah Khairi. Berapa banyak hadiah dia bagi saya? Baru ni bagi kasut kat saya. Kasut tu dia tahu saya sakit pinggang, dia beli kasut yang elok, yang saya pijak tu tak sakit pinggang. Ni sahabat. Yang cerita. Saja aku cerita nak bagi hariak sini. Tapi tak ni tu. Ni. Apa? Seorang sahabat. Tapi tuan-tuan, ini baik dengan dia, saya sayang dia sebagai seorang abang, kawan baik dengan dia, kadang-kadang tak jumpa lama, rindu. Masa PKP telefon, hang okey tak? Macam mana kewangan? Macam mana okey tak okey? Sekolah macam mana? Tuan-tuan, kita risau kat dia. Dia pun sayang kat saya, dia bagi kat saya kasut. Kasut je. Aku ingat dia bagi lebih lagi. Tapi alhamdulillah kasut. Kalau dapat redha Allah, itu redha Abdullah Khairi. Redha Allah lagi hebat daripada tu. Percayalah, ni adik-adik yang muda-muda ni tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ada diuji, adik-adik muda-muda ada duk fikir, aku ni nak sekolah apa, nak kerja apa, nak dapat macam mana, aku tak dapat kerja lagi. Bang, cari redha Allah. Semayang duha. Dapat redha Allah, Allah bagi min haitsu la yahtasib. Yang Allah kata, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu la yahtasib. Bila kau takut Allah, kau cari redha Allah, Allah bagi rezeki yang kadang-kadang kamu tak tahu daripada mana rezeki itu datang. Tu, semayang duha. Dan yang terakhir, amalan yang cukup baik tuan-tuan, in tunfaq yunfaq alaik. Engkau memberi, Allah bagi balik. Ini amalan-amalan yang cukup baik. Cubalah buat tuan-tuan. Infak ni macam-macam cara. Ada tuan-tuan infak dengan bagi wakaf. Kalau ada duit, ada barang. Ada orang dia tak mampu nak wakaf dengan duit, dengan harta, tak ada. Dia wakaf dengan apa? Dia buat apa? Dia bagi hadiah.
Hadiah ni tak penting, tak perlu besar. Hadiah tak perlu besar. Senyuman tu hadiah lah. Dik, Hasan kan? Hasan, apa khabar? Tanya khabar itu hadiah. Ibtisamuka li akhika sadaqah. Senyuman kamu pada Hasan itu, pada kawan-kawan kamu itu satu sedekah. Allahu Rabbi. Sangat mudah untuk dapat hadiah, sangat mudah nak buat hadiah, sangat mudah untuk bersedekah. Apatah lagi dapat infak dengan harta dan wang ringgit. Tuan-tuan, jangan risau, Allah buka pintu rezeki. Ada orang, tuan-tuan dan puan, dia infak dengan apa? Dia infak dengan wang ringgit betul-betul. Dia ada duit. Tu sebab duit ni penting. Ada orang kata tak payah cari duit. Tak. Quran suruh kita cari duit. Sebab dalam Quran cerita tentang harta cukup banyak. Allah cerita tentang harta waris. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hadzil unsayain. Cerita tentang harta. Kalaulah Islam tak suruh cari harta, buat apa Allah cerita tentang duit? Betul tak? Pembahagian harta. Lelaki berapa, perempuan berapa? Buat apa? Tak, Allah suruh cari duit. Cari. Itu sebabnya suruhlah budak-budak menjual. Tak apa. Sebab saya suka bila budak-budak datang membeli tu. Dia menjual, dia buka. Ni kat luar dengar kata ada jual macam-macam. Budak-budak muda kan, dia buka kat luar tu. Dia jual kacang ke, ada yang jual tamar, ada yang jual jus, ada yang jual minyak wangi. Bang, belilah bang. Tolong dia orang. Bila dia orang tolong, dia orang kaya, dia orang ada duit, dia orang akan infak. Percayalah jangan saya. Contoh macam Deria. Saya ada orang guna nama saya, Deria, Dr. Izhar Arif. Oh, bau. Oh, ni kalau tuan-tuan beli kat supermarket, beli kat airport, beli kat Mekah, tak kurang RM300. Kalau yang perfume dan picit tu 1000 ke atas, 600 ke 1000. Yang ini 69, budak-budak muda jual. Tuan-tuan, masa berlakunya apa? PKP, masa berlakunya apa nama? Banjir besar apa ni? Budak-budak yang jual ni lah yang infak. Tuan-tuan, ada yang hantar 5,000, ada yang bagi 10,000 untuk beli barang-barang untuk bagi kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Tengok, bila kita bagi mereka duit, mereka akan bagi balik kepada orang fakir miskin. Ini tu infak ni. Macam ni masjid tuan-tuan. Syukurnya tuan-tuan, tuan-tuan saling infak. Tadi saya tanya sahabat saya, ni nak minta apa? Rozi. Haji Rozi. Haji kan? Haji Rozi. Nak pergi Mekah ni tuan-tuan. Tapi dia tak pergi dengan hang kan? Dia pergi dengan orang lain. Tapi tak apa, dia pergi Mekah. Doa saya nak. InsyaAllah tu. Ni, Haji Rozi kata nak buat kutipan untuk masjid ke? Wah, tak payah kot. Sebab duit dah banyak. Pula. Tak ada. Dia segan. Masjid segan. Tapi tuan-tuan, saya malam ni, walaupun orang kata apa, masjid tak minta untuk kita kutip, tuan-tuan, pakat-pakatlah masuk dalam tabung masjid. Sebab masjid, bila infak diberi, duit banyak, banyak lagi program yang akan dibuat. Untuk anak muda, untuk orang tua, semua akan buat. Jadi tuan-tuan, beri apa yang kita mampu. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali kita ini rosakkan semua amalan tadi dengan perkara-perkara maksiat. Kata Abdullah bin Mubarak sebagai penghujung, "Idza aradta an ta'siyallah fa'sihi fi makanin la yaraka Allah." Allahu Rabbi. Kalau kamu teringin nak buat maksiat, kata Abdullah bin Mubarak, kalau teringin nak buat maksiat, carilah tempat, masa, waktu yang Allah tak nampak kamu untuk buat maksiat. Jadi di mana tuan-tuan? Di mana yang Allah tak nampak? Jadi oleh sebab itu, jauhi maksiat. Bila jauh daripada maksiat, insya-Allah tuan-tuan, saya, insya-Allah semua umat Islam yang sedang menonton live sekarang ini akan mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya tuan-tuan dan puan kalau ada salah dan silap. Doakan biar saya sihat, insya-Allah sihat, dan rakan-rakan sihat, dan insya-Allah pun akan pergi ke Mekah pada 8 bawa lebih kurang nambah jemaah. Doakan insya-Allah sihat. Sebab dia ni bila dia pergi Mekah tuan-tuan, saya suka bila orang pergi umrah ni, sebab dia akan jaga A to Z. Dia akan jaga satu-satu. Selalu orang dia akan pas. Kadang-kadang orang Indonesia ambil, kadang-kadang ustaz tu ambil, orang kadang tanya hukum pun tak tahu apa. Tapi dia akan jaga daripada A sampai Z. Jadi insya-Allah saya doakan insya-Allah terus sihat, isteri dan anak-anak, dan jemaah juga sihat. Sebab bila dia ada duit,
Ni antara orang yang tak tertipu. Masa banjir baru ni, dia tengok saya duk hantar-hantar bantuan, dia hantar 2 4x4 makanan. Semua ada muka dia, tuan-tuan. Muka dia tu saya kata ini bakal YB kot. Tapi insya-Allah lah, jangan masuk politik lah. Masuk politik nanti susah hidup aku. Letih nak bagi nasihat kan tadi. Tapi tak apalah tuan-tuan, doakan dia biar Allah bagi yang terbaik. Inilah kita sama-sama doa yang terbaik, panjang umur, sihat dan dimurahkan rezeki. Dan yang tuan-tuan, yang paling penting tuan-tuan, doakan hari ini kita dapat maklum ada 9,000 kes lebih COVID. Doakanlah biar Allah jauhkan kita semua ini daripada COVID-19. Allah jauhkan kita semua daripada azab Allah. Allah jauhkan kita daripada segala perkara-perkara mungkar insya-Allah dalam hidup kita. Dan saya doakan semoga kita semua diberikan rahmat dan diberikan kasih sayang, diberi redha oleh Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah butiran permata yang disampaikan oleh Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzat Arif. Sebenarnya tuan-tuan, saya suka forum dengan 3 sahabat saya ni, Ustaz Aslin, Dr. Izhar, dan kami selalu 3 orang lah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dah serasi. Bila serasi, sebenarnya saling dapat ilmu. Bila duduk tu, kalau tak tahu, kita akan tanya sebelah. Kadang-kadang forum tu, dalam forum tu duduk tanya lagi. Lagi soalan nak tanya apa, nak jawab apa. Dalam forum tu. Dan mereka akan bagi tahu, hang baca ayat ni. Okey, hang baca hadis ni. Kadang-kadang Ustaz Salim cakap, lah, ayat tadi hang baca apa tu? Aku lupa. Kita tolong bantu. Tu yang jadi serasi tuan-tuan. Saling nak untuk bersama. Dan alhamdulillah kita mula 2014, kemudian dah berapa lama dah? 14? 9 tahun dah. 8 tahun dah. 8 tahun dah. Dah kenal hati budi dah. Tahu tak mana kelemahan dia, kekurangan dia, sama dengan saya, geng. Apa? Sebab tu kami boleh duduk bersama. Saya pernah forum dengan seorang ustaz, tak sebut nama tuan. Macam ni lah berdua. Dia hentam saya dalam program umum. Hentam ni. Dia hentam untuk nak tunjuk dia hebat. Akhirnya tak jadi forum lah. Saya pun senyap bagi dia cakap lah. Dan habis macam tu je. Orang tanya, ni ustaz ni bergaduh ke apa ni? Saya tak bergaduh. Dia nak tonjolkan dia. Dia hentam saya. Kemudian saya pernah forum dengan seorang perempuan. Ustaz pun pernah kena. Dia hentam tengah forum tu. Dia tak boleh sebut tentang kelemahan wanita. Poligami. Tentang poligami. Sebut aja. Dia mula naik tocang. Dia hentam saya. Allah. Jadi saya pun bila forum, saya akan tanya, siapa tu? Kalau dia tak berkenan, saya tak mau. Bukan demand, tak mau. Biar dia ceramah dah. Tuan-tuan jangan susah hati. Malam ni saya di Pulau Pinang ni tak bayar pun tak apa. Jangan susah hati. Panggil aku main. Ibadur Rahman. Apa takut nak panggil apa? Aku bukan ahli politik. Ni aku nak baca khutbah ni, bila nak panggil? Duk idam lama dah. Panggil sekali baca khutbah. Tak panjang 25 minit dah. InsyaAllah. Bukan apa. Bila ada Tok Guru macam Ustaz, dia Profesor Madya Datuk Doktor Colonel lagi. Pangkat dunia ni semua dia. Kalau ikut tak standing dengan kita. Tapi sebenarnya kita jemput untuk sekurang-kurangnya mutiara yang disampai tu kita dapat. Kan? Saya kenal dia. Dia cakap apa yang dia buat. Bukan semata-mata dia cakap. Solat sunat duha dia buat. Sunat tahajud kita tahulah, memang kita bersama. Nak tahu seorang tu kenal sahabat, musafir dengan dia 3 hari, Nabi kata. Tak akan kenal. Saya dengan dia duduk tuan-tuan di Mekah 10 hari. Kedah musafir Terengganu, duduk satu rumah, kita kenal betul. Jadi kita tahu siapa dia. Bila dia cakap kita tahu, oh, sahabatku ni macam ni. Macam Ustaz Aslin tuan-tuan, kita tahu, kita kenal. Kita batulah tuan-tuan yang dikasihi rahmat Allah. Inilah mutiara yang datang. Baru umur 44, saya yakin. Saya 54 dah tuan-tuan. Dia umur panjang lagi. Mungkin 10 tahun lagi mufti ke, kan, wilayah persekutuan, tak tahulah kan. Aku doa ni, doa mustajab ni. Mufti wilayah persekutuan. Masa tu saya dah 64 dah tuan-tuan.
Lama tak jumpa. Nak derekah pun tak boleh dah. Orang derekah aku pula jam terus tuan-tuan. 64 dah, 54 sekarang. 10 tahun lagi. Dia 10 tahun lagi baru 54. Masa tu masih terengah lagi. 54 nak jadi apa? Hebatlah orang hebat. Dia Profesor Madya lah sekarang. 44, 43 kan? 43 baru. 10 tahun lagi baru 53. Kalau dia umur panjang lah. Lepas tu 50 jalan dah. Tapi kita doa semoga panjang umur. Dan inilah kenangan yang kita bina, tuan-tuan. Tuan-tuan esok, kalaulah kita meninggal esok lusa kan, sahabat-sahabat kita akan cerita di syurga esok. Kita pernah bersama dalam majlis ini di Masjid Ibadur Rahman. Dan semua ni akan menjadi saksi esok untuk kita masuk syurga Allah. Ni video-video ni kita dah duduk dalam kubur dah. Akan diulang semula, tuan-tuan. Paling lama pun sebulan. Tuan-tuan akan tengoklah, sebulan tu lah duk ulang balik. Lepas tu mereka berlupa. Kita tak tahu dalam tu kena balun dengan barang. Jadi harap doa tuan-tuan lah semoga kita dapat kebaikan. Dan insyaAllah terima kasih Ustaz Datuk kerana sudi bersama dengan semua ahli qaryah Ibadur Rahman ni. Sebelum tu tanya dulu lah, betul ke tuan-tuan ahli qaryah Ibadur Rahman ni? Cuba tanya, abang angkat tangan tengok. Mana ahli qaryah Ibadur Rahman? Angkat tangan. Ramai betul. Kira betul ya. Tak syah. Alhamdulillah, terbaik. Semalam kita ceramah di kampung Butut Terengganu. Aku silap sebut Buntut. Marah dia mah. Rupanya Butut. Okey, siapakah ahli qaryah kampung Butut? Tinggal berapa orang lah. Rupanya banyak orang luar. Jadi sini alhamdulillah ramai orang ahli qaryah ni. Semoga ada manfaat malam ni. Saya jadi moderator dan Ustaz, terima kasih. Banyak nasihat kita dapat. Kalau tuan-tuan ambil, tak boleh ambil, ulang balik tuan-tuan. Ulang balik video yang direkam. Semoga ada manfaat. Sekian yang baik daripada Allah, yang lemah kelebihan saya. Kita jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngam-ngam. Ini betul.